أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 9, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil, atas wajah, atas jalan meliputi, atas jalan tafsil, dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Ini sambungan daripada huraian sifat yang ke-9, sifat ilmu. Agak panjang huraian sifat ilmu. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang maujud, sifat yang sedia kala, sifat yang berdiri, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyata dengan sifat ilmu oleh segala perkara. Nyata itu inkishaf. Saya bicara dah minggu lepasnya. Nyata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat ilmu. Dengan sifat ilmu, nyata oleh segala perkara. Segala perkara inilah daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Diperjelaskan lagi terdahulu sifat yang ke-9, sifat ilmu. Allah yang bersifat dengan ilmu nyata akan segala perkara. Segala perkara ni mana? Segala yang wajib, yang harus, yang mustahil, itu segala perkara. Kemudian didatangkan lagi, mana segala perkara? Daripada segala yang wajib. Ni maknanya kalau kita kata satu-satu tu perici, yang mana hak perici itu sebelum tu sudah terkandung. Mana terkandungnya? Nyata dengan sifat ilmu oleh segala perkara. Dan segala perkara ni apa dia? Yang wajib, yang harus, yang mustahil. Diperinci, diperjelaskan lagi. Nyata dengan sifat ilmu Allah oleh segala perkara. Mana segala perkara? Daripada segala yang wajib. Mana apa itu? Maknanya hak sifat ilmu ni, mana perici sungguh. Yang mana kita sebut nyata. Kalau kita mengetahui itulah. Mengetahui.
Tapi mengetahui itu dipanggil nyata. Nyata dengan sifat ilmu. Itu dipanggil mengetahui. Tapi disebut inkishaf lah, nyata. Kita sebut nyata ni kurang jelas sikit. Mengetahui. Tu baru jelas bagi kitanya. Mengetahui. Tapi mengetahui itu dipanggil inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu akan segala perkara. Segala perkara tidak terkecuali walaupun satu perkara yang sekecil zarrah sekalipun. Semuanya nyata bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara. Jikalau berpegang ada perkara yang Allah tidak mengetahui, walaupun perkara tu kecil sekalipun, maka hak tu kafir ijma' ulama. Tidak mengetahui, hak tu kafir ijma' ulama. Yang hak Mu'tazilahnya kita bicara dahulu, mereka menolak akan kehendak Allah, akan perkara yang jahat yang akan berlaku, yang akan dipilih dan dilakukan oleh hamba. Mu'tazilah tolak iradah kehendak Allah, tapi mereka tidak tolak ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa Allah mengetahui pada azal seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, tetapi Allah tidak kehendak. Atau Mu'tazilah yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Tetapi kalau tolak mengetahui atau kafir ijma' ulama. Jadi mengetahui tidak ada yang menolak, melainkan tolak mengetahui ni puak-puak falsafah. Nanti kita akan bicara hak berkaitan dengan puak-puak falsafah yang dihukumkan kafir. Sebab puak falsafah ni Allah tidak mengetahui atas jalan tafsir, kita akan cerita nanti. Jadi maknanya orang Islam sama sekali tidak menolak akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hak Mu'tazilah tu orang Islam, mereka tolak kehendak iradah Allah akan perkara yang jahat. Tetapi mereka tidak menolak mengetahui Allah akan perkara yang jahat yang akan dipilih dan dilakukan oleh seseorang. Jadi mengetahui dengannya, dengan nyata dengannya dengan sifat ilmu oleh segala perkara. Nyata bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa Allah mengetahui segala-gala perkara. Mana segala-gala perkara ni? Daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Mana segala yang wajib? Zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan yang harus, mana yang harus? Inilah hak yang baru ni lah. Zat dan segala sifat dan segala perkara yang berlaku daripada segala makhluk Allah. Tu yang harus. Sebab kita ni kan, kita ni perkara yang harus ada, harus tiada. Maknanya ada kita akan boleh terima, tak ada kita akan boleh terima. Dipanggil kita ni perkara yang harus ada. Adapun zat Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah, itu perkara yang wajib ada, akan tak terima sama sekali tak ada. Allah tak ada, akan tak terima sama sekali. Sifat kesempurnaan bagi Allah tak ada, akan tak terima sama sekali. Jadi zat Allah perkara yang wajib ada, sifat Allah perkara yang wajib ada.
Yang harus ada ni, zat dan sifat kita yang baharu. Yang mustahil, yang mustahil ni contohnya sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, isteri bagi Allah. Itu perkara yang mustahil, perkara yang akal tak terima nak kata ada. Ada sekutu, ada Tuhan yang kedua, akal tak terima. Ada anak bagi Allah, ada isteri bagi Allah, akal tak terima. Dipanggil perkara yang mustahil. Jadi kalau sebut kata segala yang wajib, zat dan sifat Allah. Segala yang mustahil, zat dan sifat perkara yang baharu. Kemudian yang mustahil tadilah. Ada sekutu, mustahil. Ada anak, mustahil. Ada isteri, mustahil. Kemudian lemah Allah, mustahil, akal tak terima. Maknanya baharu Allah, mustahil, akal tak terima. Binasa Allah, mustahil, akal tak terima. Itu dipanggil perkara yang mustahil. Zat ataupun sifat. Mana zat ada Tuhan lain, mustahil. Mana zat ada anak, mustahil. Ada isteri, mustahil. Sifat mustahil pula, sifat baharu Allah, binasa Allah, itu mustahil. Serupa Allah dengan yang baharu, mustahil. Berbilang tidak wahdaniyah, mustahil. Pekak, buta, bisu, mustahil. Itu perkara yang mustahil. Perkara mustahil ni ada zat mana? Tuhan yang kedua tu zat, mustahil. Anak, mustahil, tu zat juga. Isteri, tu zat juga, mustahil. Jadi yang wajib, zat dan sifat Allah. Yang harus, zat dan sifat yang baharu. Yang mustahil, zat dan sifat yang akal tak terima nak kata ada. Jadi segala yang wajib, Allah mengetahui. Segala yang harus, Allah mengetahui. Segala yang mustahil, Allah mengetahui. Dia nanti bicara di bawah tu ta'alluq. Ta'alluq bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara. Perkara wajib Allah mengetahui, perkara harus Allah mengetahui, perkara yang mustahil Allah mengetahui. Adapun kita dahulu, kudrah dan iradah dahulu, Allah mengada, Allah menentukan akan perkara yang harus ada, harus tiada. Ingat dah dahulu, ilmu Allah mengetahui Allah ke semua. Yang wajib Allah Ta'ala tahu, yang harus Allah Ta'ala tahu, hak mustahil Allah Ta'ala tahu. Adapun kudrah dan iradah mengada dan menentukan hanya akan perkara-perkara yang harus ada, harus tiada. Dipanggil perkara yang mumkinun, mumkinat dipanggil. Apa mumkinun? Perkara yang terima ada, perkara yang terima tak tiada. Mumkinun dengan yang harus tu sama je lah. Jaiz yang harus ada, yang harus tiada. Mumkinun, perkara yang terima ada, perkara yang terima tiada. Sama je lah. Jaiz dengan mumkinun, perkataan lain-lain, tapi perkara yang sama. Jadi kudrah iradah hanya bertakluk, berfungsi, bertakluk kepada perkara yang harus. Ilmu, takluk ilmu mengetahui akan yang wajib, akan yang harus, akan yang mustahil. Ni Ning ni bunyi macam payah sikit, bunyi macam tinggi ilmu. Ada pegangan kita lah. Kudrah iradah berkait tak dengan zat dan sifat Allah yang wajib ada. Kalau kita kira balik, kudrah dan iradah berkait tak dengan zat dan sifat Allah yang wajib ada. Kudrah ke yang mengadakan zat Allah?
Kudrah ke yang mengadakan sifat Allah? Ada. Iradah ke yang menentu zat Allah? Iradah ke yang menentu akan sifat Allah? Ada. Atau kata kudrah iradah tidak berkait dengan perkara yang wajib. Ke ada Allah tu mari mana? Ada Allah tu datang daripada kehendak iradah. Ada gitu. Ada Allah tu qada tu. Gitu. Tak qada takluk kudrah dan iradah hanya perkara-perkara yang harus. Bukan kata ada Allah datang daripada qada dan qadar. Tak ada. Qada qadar ni takluk kudrah iradah lah. Pada ni. Jadi perkara wajib, zat dan sifat Allah adakah datang dari qada dan qadar? Qada qadar Allah menentu, Allah mengada akan perkara yang harus ada, yang harus tiada. Itu jelah. Kemudian sekutu bagi Allah ataupun anak bagi Allah, isteri bagi Allah, perkara yang mustahil nak kata ada. Jadi tak ada sekutu, tak ada anak, tak ada isteri bagi Allah. Datang daripada qada dan qadar. Allah yang menentukan tidak ada sekutu bagi Allah. Allah yang menentukan tidak akan ada anak bagi Allah. Allah yang menentukan bahawa tidak akan ada isteri bagi Allah. Dah, tidak berkait tu. Tak berkait dengan kudrah dan iradah. Kudrah ni jenis mengada meniada. Itu takluk kudrah. Fungsi kudrah mengada meniada. Mana ni? Jadi mengada sah kepada perkara yang asal tiada. Ada ni? Kudrah mengada akan perkara yang asalnya tiada. Dan zat Allah asalnya tiada. Qadim. Sifat Allah asalnya tiada. Tak, qadim. Maka tidak berkait dengan kudrah mengada. Sebab memang qadim. Mengadanya macam mana? Meniada. Zat Allah terima tak tiada? Zat Allah terima tak tiada? Tak terima. Wajib ada, tak terima tiada. Jadi fungsi kudrah meniada. Jadi zat Allah tak terima tiada. Tak belaga. Jadi kekal Allah tidak berkait dengan Allah yang mengadakan, mengekalkan, tidak berkait. Sebab apa? Sebab Allah ni kudrah mengada meniada. Zat Allah, sifat Allah tidak terima tiada, maka tidak berkait dengan kudrah nyata. Kemudian sekutu bagi Allah ataupun anak isteri bagi Allah memang tak ada. Memang tak ada. Tak ada pada azal. Sedikala tak ada dan tidak akan ada selama-lamanya. Sebab perkara mustahil, perkara yang tiada dan tidak akan terima ada selama-lama. Perkara yang harus asal tiada tapi terima ada kemudian. Ni kita. Perkara harus asal tiada, terima ada. Pada terima ada. Mana kalau diadakan akan boleh terima. Ada pun perkara mustahil, perkara yang tiada dan tidak akan terima ada selama-lamanya. Ini perkara mustahil. Bukan boleh jadi juga akan datang ada sekutu bagi Allah. Boleh jadi juga akan datang ada anak bagi Allah. Akan diterima juga akan datang ada isteri bagi Allah. Jadi sekutu, anak dan isteri ni bukan perkara mustahil, perkara harus jadinya. Dah perkara mustahil tu. Mana perkara yang tak ada dan tidak akan terima ada selama-lamanya. Itu perkara mustahil. Dan sekarang ni sekutu Allah tak ada. Adakah kudrah yang mentakdakan? Jadi ni, dia kudrah, fungsi dia mengada dan meniada. Jadi sekutu bagi Allah ni perkara yang tak ada dan tak terima ada. Fungsi kudrah mengada. Nak mengada macam mana? Ini perkara yang tak terima pada ada. Satu lagi fungsi kudrah meniada. Sekutu bagi Allah memang tiada. Anak bagi Allah memang tiada. Isteri bagi Allah memang tiada. Fungsi kudrah meniadakan. Meniadakan apa benda yang tiada dah. Faham tak ni? Jadi perkara mustahil
tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Ni kita bicara kudrah dahulu kan. Allah kuasa segala-gala. Tak segala-gala yang harus. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap suatu amat kuasa. Suatu perkara yang harus yang dikehendaki oleh Allah. Pandai ni. Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Sesuatu apa ni? Sesuatu perkara yang harus yang dikehendaki oleh Allah. Pada ni. Kalau perkara yang wajib mustahil, tak ada berkait dengan amat kuasa Allah Taala. Perkara harus sekalipun tetapi tidak dikehendaki oleh iradah Allah pun tidak berkait juga dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, sesuatu yang harus yang dikehendaki oleh pada azal. Allah kehendak ada, kudrah mengada. Allah kehendak tiada, kudrah pun meniada. Allah kehendak pada azal gerak, kudrah menggerakkan. Allah kehendak pada azal diam, Allah yang diamkan. Itu kudrah belaka tu. Allah kehendak pada azalnya sejuk, sampai masa kudrah yang menyejukkan. Allah kehendak pada azal panas, sampai masa kudrah yang memanaskan. Tapi ingatlah saya sebut dah minggu lepas. Sandar kepada kudrah isnad majazi. Bukan kudrah yang mengada, bukan kudrah yang meniada, bukan kudrah yang menggerak, yang mendiamkan, bukan kudrah yang mensejuk dan memanaskan. Itu semua adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ada gitu. Sandar kata kudrah yang mengada, yang meniada, kudrah yang menggerak, yang mendiam, itu isnad majazi. Letak hanya sementara kepada sifat. Isnad hakiki sandar sebenar-benar kepada Tuhan. Siapa yang mengada, yang meniada, siapa yang menggerak, mendiam, Tuhan yang namanya Allah, yang bersifat dengan kudrah, yang mengada dan meniada. Tuhan. Allah tu asma, nama bagi Tuhan. Jadi Tuhan yang mengada, meniada, yang menggerak, yang mendiamkan, yang menjadikan sejuk, yang menjadikan panas. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tapi kita sebut kudrah-kudrah yang mengada, meniada tu hanya isnad majazi. Jadi fungsi kudrahnya mengada, meniada. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah. Dan Allah kuasa atas segala-gala. Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua. Allah kuasa tak nak menjadikan anak bagi Tuhan. Kuasa tak nak menjadikan isteri. Itu perkara yang mustahil, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dah jawablah kuasa ke tidak? Jawab kuasa pun tak betul, jawab tidak kuasa pun tak betul. Ada ni? Dah kalau tanya kadang-kadang terkia-kia juga. Allah kuasa kan atas segala-gala. Allah kuasa atas segala-gala. Sebagaimana Allah mengetahui segala-gala. Allah mengetahui segala-gala. Allah kuasa atas segala-gala. Walahal segala-gala yang di bawah kuasa Allah perkara yang harus saja. Segala-gala yang di bawah ilmu Allah, yang wajib, yang harus, yang mustahil, tak sama segala-gala di situ. Sebut memang segala-gala. Kan ada ni? Allah kuasa atas segala-gala. Allah mengetahui akan segala-gala. Allah melihat akan segala-gala. Segala-gala tu tak sama tu. Tambah selagi Allah melihat. Allah melihat akan segala perkara. Allah melihat. Kan itu kita cakap kan. Jadi Allah kuasa segala perkara. Allah mengetahui akan segala perkara. Allah melihat akan segala perkara. Segala perkara tu kena perici pula. Jadi kuasa Allah ni perkara yang harus juga. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan kuasa Allah. Jadi Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua ataupun anak atau isteri bagi Tuhan. Nak jawab kuasa, takut juga. Nak jawab lemah, lagi takut. Orang tanya,
Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua? Dah sebut Allah kuasa segala-gala kan? Okey, Allah kuasa segala-gala. Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua? Kita nak jawab kuasa, timbul Tuhan yang kedua ni, hancur lebur langit bumi. Jawab Tuhan lemah dah. Lemah daripada menjadikan Tuhan kedua. Takut nak jawab lemah. Jawab lemah ke Tuhan? Boleh jawab lemah. Nah, patut jawab kan ni? Jawab kuasa. Tak nak pergi jawab kuasa. Jawab lemah. Lagi tak berani. Nak sebut lemah tak berani dah. Patut jawab macam mana? Jadi Allah Ta'ala kuasa ke tidak menjadikan sekutu, tengoklah dulu. Sekutu bagi Allah ni di bawah ta'aluk kudrah ke tak? Di bawah tagangan tugasan kudrah ke tak? Dah tagangan tugasan kudrah perkara yang haru. Dah sekutu bagi Allah perkara haru ke? Tak, bukan mustahil. Anak isteri bagi Allah bukan perkara mustahil. Maka tidak ada kaitan dengan kudrah Allah. Nak jawab kuasa pun tak boleh nak jawab. Nak jawab lemah pun tak boleh nak jawab. Sebab bukan berkait dengan kekuasaan. Pada ni memang nak jawab kuasa pun takut mengadakan mengadakan Tuhan yang kedua. Nak jawab lemah lagilah takut. Tapi kedua-dua tu tak boleh jawab belaka. Sebab apa? Sebab kudrah Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Bandingan ginilah, bandingan ni tak berapa tepat, tapi boleh buat gambaran. Ni hak biasa tu buat bandingan. Pisau tajam molek. Lu dok nak kerak besi. Tak ada kaitan pisau dengan besi. Besi ni kena pakai alat lain. Dah mu kata tajam sangat, tajam pun adalah barang hak tugas dia. Besi ni bukan tugas pisau. Besi ni tugas meseng lain lah pula. Kalau memang benda lembut, benda lembut tugas pisau. Pisau luk tak nak kerak benda ni? Boleh jawab lah. Luk ke? Tak luk lah, pisau tupu sangat. Boleh jawab. Sebab memang kerjaan pisau dah. Tiba-tiba pisau ni tupu, maka boleh jawab lah. Tidak luk. Kalau kata besi, pisau luk ke tak? Bukan kerjaan pisau. Luk ke tidak luk, tak ada nak jawab. Bukan kerja dia. Guna meseng dah. Tiba-tiba meseng tu mata tupu. Barulah, meseng ni tak boleh nak kerak besi. Sebab apa? Tugas meseng dah. Tapi oleh kerana meseng tu mata ditumpu mata lama. Boleh jawab. Dak pakai meseng ni. Siapa ke nak kerak besi tak luk. Kalau pisau, tak pakai pisau tajam ni. Nak kerak besi pun tak boleh. Tak ada cakap gitu. Kau cakap itu tak betul. Allah pisau ni dak pakai sungguhlah. Nak kerak benda lembut begitu pun tak boleh. Sebab dia tepu. Betul bila kata lagu pisau. Sebab benda lembut tu memang kerjaan dia dah. Tiba-tiba dak pakai pisau ni. Tupu. Kena cari pisau lain. Boleh kata pisau ni dak pakai. Tapi pisau ni dak pakai lah. Sebab apa? Besi pun tak boleh kerak. Dia cakap gitu. Sebab bukan tugas pisau besi ni. Tugas meseng. Sama jugalah benda mustahil bukan ta'aluk tugas ataupun tagangan bagi kudrah dan iradah. Ta'aluk, tugas, fungsi. Biasa dia tu sebut tagangan. Tagang. Tagangan, faham tagangan? Kita tak pun nak faham mana tagangan ni. Kita tagangan ni cagaran tau. Ke apa? Bukan tagangan tu cagaran. Kita guna perkataan tagangan. Tak guna? Tak guna? Tak ada? Tagangan tak ada? Mana apa? Ta'aluk kudrah, fungsi kudrah, kerjaan kudrah, tagang dia. Tagang dia apa? Perkara yang harus ada, harus tiada. Tu hak Allah Ta'ala atas tiap satu amat kuasa, suatu yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah mengetahui segala-gala, segala-gala sungguhlah yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Allah melihat segala-gala yang ada.
Di situ pula. Mana segala-gala yang ada? Zat Allah. Allah melihat akan zat Allah. Allah melihat zat Allah. Dah kenapa? Zat Allah ada ke tak? Ada. Allah melihatlah zat Allah. Jadi zat Allah sendiri pun Allah melihat. Dah kita melihat tak tubuh kita? Kita melihat kan? Jadi Allah melihat akan zat Allah yang wajib ada, dan Allah melihat zat Allah, zat yang sifat Allah, sifat yang wujudi yang wajib ada. Dan Allah melihat akan zat kita yang harus ada. Allah melihat akan sifat kita yang harus ada. Yang mustahil Allah melihat ke tidak? Zat Tuhan yang kedua tidak ada. Anak tidak ada. Isteri tidak ada. Allah melihat tak? Hak tak ada ni. Tidak berkait dengan melihat oleh Allah. Allah melihat segala perkara yang ada juga, sama ada tu wajib ataupun ada tu harus. Jadi maknanya kalau kita bagi kudrah Allah hanya pada perkara yang harus. Melihat Allah perkara yang ada, sama ada yang wajib ataupun ada yang harus. Mengetahui Allah barulah sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Dia gitu. Barulah sekalian sungguh-sungguh. Jadi makna Allah amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah melihat akan segala perkara. Allah mengetahui akan segala perkara. Allah kuasa akan segala perkara yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Allah melihat akan segala perkara yang ada, sama ada yang wajib, zat dan sifat Allah, ataupun ada yang harus, zat dan sifat makhluk, sifat yang baharu. Adapun zat dan sifat yang mustahil, Allah tidak melihat sebab ianya tiada. Jadi melihat hanya akan perkara yang ada. Mengetahui ni mengetahui habis. Segala yang ada yang wajib, zat dan sifat Allah. Segala yang ada yang harus, zat dan sifat makhluk, Allah mengetahui. Dan juga perkara yang mustahil, Allah mengetahui. Segala-gala perkara, daripada yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Jadi segala perkara yang wajib yang Allah mengetahui, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, tu segala yang wajib. Yang wajib ni zat Allah yang esa, dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ni kita perinci satu-satu pula. Ni kita panjanglah bicara sedikit berkaitan dengan huraian sifat ilmu ni. Tapi huraian panjang mana pun, hak tu hak pegangan kitanya. Kita berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara, memanglah segala-gala perkara habis, walaupun sebesarah pun tidak terkecuali. Itu pegangan kita. Allah mengetahui berkaitan dengan zat Allah. Allah mengetahui zat Allah yang esa. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang kita wajib berpegang secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang menjadi lawan pada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Ada ni. Hak kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Dalilnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada makhluk ini. Ni di awal kitab Faridah kita dahulu. Hak sifat 13 ataupun sifat 20, hak tu wajib atas mukallaf, orang yang baligh serta berakal, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail. Tapi permulaannya wajib atas mukallaf, orang yang baligh serta berakal, mengetahui dan berpegang secara ijmal dahulu, secara kasar. Secara kasar macam mana? Allah Tuhan yang esa, yang menjadikan segala-gala perkara bersifat dengan sifat kesempurnaan.
Maha suci daripada sifat kekurangan. Kalau ada satu sifat kekurangan di zat Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sifat kekurangan sendiri pun tak boleh nak selesaikan, nak buat langit bumi macam mana, kekurangan diri pun tak lepas. Jadi ada langit bumi ni menjadi dalil Allah Maha suci daripada sifat kekurangan. Tapi waktu kita berpegang secara ijmal. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Ada tidak terhingga bilangan. Banyak ada hingga bilangan. Ada hingga bilangan. 1 bilion banyak sungguhlah. 1 trilion lagi banyak. Faham dah ni? 1 juta mana 1000 ribu. Faham tak ni? 1 juta tu 1000 ribu. Yelah dia 999,999. Dia naik satu laginya 1000 lah. Jadi 999,000. Lepas tu lepas 999 dia akan naik kepada angka 1000 ribu. 1000 tu juta. Jangan duk bilang pelik. 999,000 kemudian 1000 ribu. Tu siap. Kalau bilang gitu. Jadi sejuta ni 1000 ribu. 1 bilion 1000 juta. 1 trilion 1000 bilion. Betul tak? Jadi 1 trilion ni Allah banyaknya lah. Tapi kalau bilang ada hingga tak? Ada suk tak? Ada akhir tak kalau bilang? Adalah akhir dia. Lambat tu lambat lah. Tapi ada tak hingga? Mana apa? Banyak tapi ada hingga bilangannya. Banyak 1 trilion. Bayangkan 1000 bilion. 1 bilion ni pun Allah 1000 juta ada 1 bilion ni. Ada ni 1 bilion tu sudah 1000 juta. Bayangkan 1 trilion ni 1000 bilion. Mana apa ni? 1000 juta. 2 kali 1000 tak? 1 trilion. Banyak, memang banyak sangat. Tapi kalau bilang ada hingga ke tak? Pada hingga ni ada suk tak? Ada akhir ke tak? Ada. Lambat tak lambat pun ada dia punya hingga dia. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Apa nak maksud ayat? Kalau sebut kata banyak, ada hingga bilangan. Tak. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Mana bukan 1 trilion tak lah. 1 trilion ni banyak. Tapi kalau bilang ada hingga. Jadi sifat kesempurnaan Allah ni tidak ada hingga bilangan dia. Hak wajib tu kita berpegang secara ijmal. Berbeza dengan kita pegang secara ijmal sifat Rasul. Sifat kesempurnaan bagi Rasul banyak, tapi jangan kata tidak ada hingga. Sifat kesempurnaan bagi Rasul, sebab Rasul ni pilihan Allah kan. Bukan hanya sidik, amanah, tabligh, fatanah sahaja. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, hak tu mengetahui dan berpegang sebagai sifat 20 secara tafsil. Adapun sifat kesempurnaan, tapi sempurna bukan sempurna sebagai Tuhan. Sempurna sebagai seorang manusia, kamal basyari dia panggil. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan. Rasul bersifat dengan sifat kesempurnaan, tapi kesempurnaan ni sebuah manusia. Ada ni. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan. Rasul bersifat dengan sifat kesempurnaan, sempurna nisbah seorang manusia. Jadi sifat sempurna sebagai manusia di Rasul ni banyak. Tapi bukanlah kata tidak terhingga bilangan. Banyak. Lepas tu banyak mana tak sudut bincang lah. Tapi mana kalau sebut kata sifat ni sifat lebih sebagai seorang manusia, ada di Rasul.
Berani memang Rasul. Ada di Rasul. Tegah memang ada di Rasul. Ni pandai ni. Penakut ni sifat kurang ni sebab manusia ni mustahil di Rasul. Panggil apa ni? Lock leg apa? Hak tak tegah tu lah. Lock leg. Sebut ni dia ada tu juga, sebut tu tak jadi walaupun bunyi serupa. Apa ni? Macam lalang bagi dah. Lock leg ni bukan Rasul kita pun orang tak pakai dah. Macam mana haji tu? Cara haji lock leg ni. Sekali gitu, sekali gini. Mana manusia biasa pun orang tak ambil kira dah. Orang lock leg. Jadi Rasul ada tak sifat lock leg? Lock leg ni sifat kekurangan. Mustahil. Hak mustahil Rasul dusta, khianah, sembunyi wahyu, bodoh. Hak tu hak mustahil secara tafsil. Secara ijma' ni, secara kasar. Mana-mana sifat kekurangan ni sebab seorang manusia mustahil di Rasul. Tapi sifat sempurna di Rasul bukan tidak terhingga bilangan. Sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui satu-satu. Kita nak bicara di sini. Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan tidak ada penghujung. Sebab di hadapan tu kan Allah mengetahui atas jalan meliputi, atas jalan tafsil, atas jalan terperinci satu-satu. Jadi sekarang ni perkara yang wajib sifat Allah. Sifat Allah tidak ada penghujung bilangan dia. Tapi tiap-tiap satu sifat Allah yang tidak ada penghujung bilangan, Allah mengetahui atas jalan tafsil. Allah tahu satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak ada penghujung. Jadi Allah Ta'ala mengetahui satu-satu secara tafsil sifat kesempurnaan Allah yang tidak ada penghujung bilangan dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ada ni. Sekarang kena satu-satulah. Kenapa macam payah? Musim-musim hujan ni lagi mudah faham sebab dia sejuk sikit. Kesejuk jadi payah faham. Dia sejuk jadi sejuk juga dah. Campur dengan mengatuk puasa. Dah sejuk. Dia patut sejuk ni dia kena panas baru jadi cergas sikit. Jadi sekarang perkara yang wajib yang Allah mengetahui sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan bagi Allah ni tidak terhingga bilangannya. Faham tak kitanya? Allah mengetahui atas jalan tafsil. Allah mengetahui atas jalan satu-satu. Ada ni. Allah mengetahui atas jalan satu-satu. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung bilangan. Allah mengetahui tiap-tiap satu sifat kesempurnaan bagi Allah atas jalan tafsir tadi ni dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ada pengetahuan tak ada penghujung? Gitulah, berarti setakat tu je. Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Tiba-tiba Allah mengetahui dengan terhingga. Jadi maknanya sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui ada sakat. Jadi maknanya hak baki jatuh jahil Allah mustahil. Di sekarang ni sifat kesempurnaan tak ada hingga. Allah mengetahui satu-satu atas jalan tafsir dengan tak ada hingga jugalah. Cuma Nawi nampak sikit dalam kitab dibuat bandingan. Dibuat bandingan dengan Allah mengetahui akan napah ahli syurga. Napah ahli syurga. Ahli syurga kan dia hidup selama-lama. Kekal kan? Jadi napah ahli syurga, bukan napah ahli syurga ni, gerak dia ahli syurga pun samalah. Jadi dia mari dengan ayat napah ahli syurga. Jadi ahli syurga ni hidupnya selama-lama. Jadi napah ahli syurga ni bernapah selama-lama. Kan? Ada penghujung tak napah ahli syurga? Tak ada penghujung. Allah mengetahui tak atas jalan tafsir akan napah ahli syurga. Allah mengetahui.
Allah mengetahui macam mana? Sebab napah ahli syurga tak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Faham tak cerita? Kalau napah ahli syurga tak ada penghujung, Allah mengetahui hanya 1 bilion tahun saja di syurga. Tapi syurga, napah ahli syurga tak ada penghujung. Dan lepas itu Allah tidak tahu, mustahil sama sekali. Jadi Allah mengetahui satu-satu tafsir akan sifat kesebenaran Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, sama dengan Allah Ta'ala mengetahui napah ahli syurga. Yang mana napah ahli syurga tidak ada penghujung, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Yang tadi kita bicara sifat perkara yang wajib, lepas tu dibandingkan dengan napah ahli syurga. Napah ahli syurga ni perkara yang harus. Nampak tak? Sekarang Allah mengetahui segala perkara. Mana segala perkara? Daripada segala yang wajib, zat dan sifat kesemuanya bagi Allah. Dan yang harus, segala yang harus Allah mengetahui. Mana segala yang harus? Termasuk napah ahli syurga. Yang harus lah tu. Pada ni. Sebab yang wajib hanya zat dan sifat Allah. Jadi maknanya kehidupan ahli syurga perkara yang harus. Harus mana apa? Akal boleh terima kehidupan ahli syurga ni selama-lama, dan akal boleh terima kalau Allah nak hancurkan syurga serta dengan ahli syurga. Akal boleh terima. Akal boleh terima. Tapi syarak tak boleh terima. Nampak pula situ. Syarak tak boleh terima lah, sebab Quran sebut dah khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada kan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Khalidina fiha abada. Quran beritahu tu. Quran beritahu ahli syurganya kekal selama-lamanya. Berarti napah ahli syurga kekal selama-lamanya. Dan syarak beritahu begitu, maka mustahil pada syarak ahli syurga dibinasakan oleh Allah. Tapi akal boleh terima ke tak? Akal boleh terima. Itu bicara lain lah. Dia hujang ni, bab belajar insya-Allah hujang ni tak ada masalah. Orang mengajar pun, orang belajar pun boleh mari boleh naik kereta, boleh apa, naik motor pun ada baju hujang. Dia hujang ni masalahnya nak mengajar tak boleh, dia bising. Tu je. Bising. Dia bukan masalah hujang, masalahnya bising. Hujang insya-Allah lah tak ada masalah. Kita pergi balik belajar ni, mengajar belajar, mana kena titisan air hujang tu, semuanya akan jadi saksi di hari akhirat. Jangan pula balik pakai berjeruk gitu, jangan. Apa balik berjeruk hari ni ni? Berjeruk ni air yang ada di tubuh, di baju berjeruk ni jadi saksi di hari akhirat. Maknanya hujang tak ada masalah kitanya. Cuma masalah hujang ni kalau masa dia lebat. Masa dia lebat, suara tak tahan nak berlawan dengan hujang. Tak berlawan. Saya pernah kenanya di air Rabu esok tu lah, di belada kolam tu. Belada kolam tu kalau kena musim hujang berpanjangan, dia naik air tengah jalan tu. Naik air tengah jalan tu. Dekat Teluk Menara tu naik air. Situ ada kawasan rendah di situ. Kalau mengadap dengan rumah ni kos rendah, kos sederhana tu ada kan. Dekat sekolah tu lah. Masjid belah kiri, sekolah belah kanan tu. Kawasan tu rendah. Tu bermasalah jugalah. Saya pernah kena di situ. Tapi tahu jalan kod dalam. Tapi orang nak belajar tak tahu jalan.
Situ. Macam mana nak buat? Nanti kan orang mengajar tahu jalan, mengajar seorang kan. Dah orang belajar, orang luar, bukan orang kampung tu tidak tahu jalan-jalan dalam. Jadi jalan dalam. Boleh pergi ke masjid pada kolam. Mana air tu tak ada air situ. Jalan tepi sungai. Jalan tepi sungai tu, dia boleh lepas daripada air takung di tengah jalan Teluk Menara. Maknanya ke masa tu nak pergi juga. Nak kena mengajar juga. Tu baru betul benda ni. Kita tu dengan majlis ilmu. Orang dulu kitab buatan kepala boda plastik mengarang air pergi belajar. Tuang tak apa basah, kitab tu tak boleh basah. Boda plastik molek, tak apa. Tuang basah di standby dah, baju hok gantian. Belajar tetap belajar. Kita bunyi hujang aja tarik selimut. Tarik selimut sejuk. Jadi kalau hujang sekarang ni insya-Allah lah. Kalau hujang tu lebat. Hak saya sebut tadi hak berkaitan dengan nafas ahli syurga. Maknanya ahli syurga ni kekal harus pada akal sahaja. Harus pada akal. Lepas tu kita dalam kitab Faridah ni dia hanya datangkan terdahulu hukum akal, wajib, mustahil akal. Dia tidak datangkan hukum syarak dan dia tidak datangkan hukum adah. Dia dalam kitab Al-Misbahul Munir. Barulah didatangkan 3 hukum akal, 3 hukum syarak, 3 hukum adah. 3 belaka tu. Hukum akal wajib, harus, mustahil. Hukum syarak wajib, harus, mustahil. Hukum adah wajib, harus, mustahil. Hukum syarak ni bukan hukum taklifiyah yang 5. Kita sebut kata hukum syarak wajib, sunat, harus, haram, makruh. Tu wajib syarak taklifiyah. Itu dalam usul fiqh tu. Tu bicara lain. Kita bicara wajib syarak ni perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang perkara yang ditakhsiskan oleh Allah pada azal, perkara yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam Al-Quranul Karim menyebut ahli syurga khalidina fiha abada, kekal. Maka kekal ahli syurga wajib pada syarak. Binasa ahli syurga mustahil pada syarak. Ni. Syarak ni perkara yang ditetapkan oleh Allah. Jadi apabila Quran menyatakan khalidina fiha abada, ahli syurga kekal, Quran menyatakan pasti kekal ahli syurga adalah ketentuan Allah pada azal. Ada ni. Sebab apa yang Quran beritahu adalah perkara yang ditentukan pada azal. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamah akan berlaku tidak ada ragu. Maknanya kiamah Quran sebut pasti kiamah ni telah ditentukan pada azal. Jadi perkara yang dinyatakan oleh Al-Quran yang ditentukan pada azal, perkara tersebut maka wajib pada syarak perkara itu berlaku. Jadi qiyamah wajib pada syarak. Kekal di syurga wajib pada syarak. Tapi kalau balik pada hukum akal, dunia qiyamah ke dunia ni dikekalkan lah harus pada akal. Hak Tuhan belaka, hak dia belaka. Dia nak kekal pun dunia akal boleh terima. Dia nak hancurkan dunia akal boleh terima. Gitu ya tu hukum akal. Jadi ahli syurga ni kekal ke Tuhan hancurkan semula ke akal boleh terima belaka hak dia. Tapi syarak telah menetapkan kekal. Jadi kita pergi pada hukum akal. Sebab kita bicara perkara yang wajib pada akal, yang harus pada akal. Jadi termasuk perkara yang harus yang Allah Ta'ala mengetahui adalah nafas ahli syurga. Itu perkara yang harus pada akal ni, mana akal boleh terima,
ahli syurga kekal, ahli syurga kekal bernafas ataupun dimatikan oleh Allah Ta'ala semula. Akal berarti dia panggil perkara yang harus pada akal. Allah mengetahui ke tak? Allah mengetahui. Jadi perkara yang wajib Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak penghujung. Perkara yang harus pun Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak penghujung. Sama dia. Kita sama semula perkara yang harus tu. Allah mengetahui dengan pengetahuan berhujung. Lagi satu laginya, dan yang mustahil. Yang mustahil ni rekah je. Allah mengetahui akan perkara mustahil yang tidak berlaku. Hak mustahil ni benda tak ada pun Allah Ta'ala tahu juga. Sekutu bagi Allah ada ke tak ada? Tak ada. Allah mengetahui. Sekutu bagi Allahnya tak ada. Anak bagi Allah mustahil. Allah mengetahui. Anak bagi Allahnya tak ada. Isteri bagi Allah mustahil. Allah mengetahui. Isteri bagi Allah tak ada. Itu mengetahui perkara yang mustahil. Ada ni. Dia kalau nak kira lah perkara mustahil pun Allah mengetahui, tidak ada penghujung juga. Mana perkara yang mustahil? Sifat kekurangan bagi Allah, bukan perkara mustahil. Sifat kekurangan ada penghujung ke tak bilangan? Tak ada penghujung bilangan. Allah mengetahui juga. Dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, bahawa tidak ada bagi Allah sifat kekurangan. Dia gitu. Itu kata pengetahuan Allah tidak ada penghujung. Perkara wajib pun tak ada penghujung, perkara yang harus pun tak ada penghujung, perkara mustahil pun tidak ada penghujung. Mana perkara mustahil? Sifat kekurangan bagi Allah. Dia sekarang ni sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak ada penghujung bilangan. Lawan dia sifat kekurangan, tidak ada penghujung bagi sifat kekurangan yang lawan pada sifat mustahil. Dan yang lawan pada sifat yang wajib. Jadi sifat yang wajib ni Allah Ta'ala mengetahui satu-satu dengan tidak ada penghujung. Sifat mustahil ni pun Allah Ta'ala mengetahui satu-satu dengan tidak ada penghujung. Ada penghujung jugalah. Kita nak pergi pada perkara yang harus. Perkara yang harus ni, ni zat dan sifat yang baharu yang dihidupkan kembali oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara yang harus, yang zat dan sifat yang baharu yang Tuhan jadikan balik, Tuhan hidupkan kali di hari akhirat. Yang beriman dan masuk Tuhan masukkan dalam syurga, kekal selama-lamanya. Zat ahli syurga kekal selama-lamanya, sifat ahli syurga, dan kekal selama-lamanya apa yang berlaku di syurga. Contohnya nafas ahli syurga, kekal selama-lamanya, tidak ada penghujung. Apa yang berlaku di syurga Allah mengetahui satu-satu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam ni suara okey tau. Suara okey lah. Yang mengeluarkan suara tak okey. Suara okey. Yang mengeluarkan suara tak okey. Ini kisah lama lah. Masa mula-mula mengajar dahulu, orang perempuan lah, Allah lah dia bising dalam tabir. Dia bersembang. Dia bersembang mula-mula. Saya tak kata apalah. Orang lelaki tempat tu latar papang, Dia ketuk latar, senyap sekejap, lepas tu bising pula. Bising orang lelaki katok tepuk latar, senyap sekejap, lepas tu bising pula. Saya dah kata apa, kalau kena orang mengajar backing, dia marah. Tapi saya tak pernah tu, saya biarkan, biarlah. Tapi oleh kerana suaranya bising, jadi saya pun mengajar angkat suara. Balik serak suara serta demam. Demam balik. Demam. Sebab apa? Sebab masa mengajar, lawang dengar orang perempuan hok bersembang dalam tabir. Bersembang sungguh. Orang ni bersembang ada poin sahaja. Dia mengajar dia. Hak ni hari tu ni, dia cerita pengalaman dia. Tapi dia berhenti lah. Nidak. Ni memang bersembang tu. Saya pernah pergi satu tempat pengajian.
Orang mari ramai. Kebetulan saya duduk belah belakang. Belah belakang tu tepi tabir orang perempuan. Bunyi dah dalam tabir. Seorang je. Dia bercakap mula daripada Tok Guru bismillah sampai Tok Guru Allahu a'lam, dia bercakap. Allah kata berasa nak selok je nak tengok mak haji mana ni. Bunyi bukan sebab kata mak haji, sebab suara tu suara orang tua. Tapi dia bercakap macam tak ada kawan. Dia cakap seorang sebelah tu hangguk barangkali tak tahulah. Kata mari jauh-jauh dia bersembang. Tapi orang mengajar tak dengar sebab di belakang. Tapi dia bersembang. Kita belajar jatuh pen, kita ngatuk kan. Jatuh pen. Ambil pen slow-slow sipang. Sebab apa? Sebab bunyi pen jatuh. Ni ada orang belajar pen, dia main pen tu ada tu. Tak. Kadang dia tak. Dia main. Ada. Dia main. Panggil apa tu? Boring. Boring aja dia main. Dia tekan pen, lepas tu dia pecek. Dia tekan pen, dia pecek. Dia tekan pen, dia pecek. Bukan budak-budak ni. Berkali kalau dalam bilik darjah, orang sekolah lah, kalau pelajar dia buat gitu berkali. Cikgu dia buat macam mana? Cikgu mengajar, ni budak sekolah ni, sekolah rendah, kalau rendah kira lah. Pelajar dia main. Pecek. Pen. Macam mana cikgu dia buat? Tapi nak kata macam mana? Dia boring lah orang mengajar tu tak kena dengan selera dia barangkali. Tapi kita ni gitulah. Boleh dengar tau. Tak apalah, sekadar. Jadi balik kepada perkara yang harus. Allah Ta'ala mengetahui segala yang harus. Jadi termasuk yang harus adalah napah ahli syurga. Makna apa? Perkara yang berlaku di syurga adalah perkara yang harus. Harus berlaku, harus tidak berlaku. Harus ada dan harus tiada. Harus pada akal. Tapi apabila Al-Quran menyatakan kekal, maka yang akan berlaku di syurga wajib pada syarak kekal selama-lamanya. Okey. Jadi perkara yang harus yang berlaku di syurga, bila perkara yang harus akan berkait dengan kudrah dan iradah. Jangan lupa tadi. Sekarang mengetahui Allah, mengetahui sekalian. Yang wajib Allah mengetahui dengan tidak ada penghujung. Yang harus Allah mengetahui dengan tidak ada penghujung. Yang mustahil Allah mengetahui dengan tidak ada penghujung. Mana mustahil? Sifat kekurangan bagi Allah yang tidak terhingga bilangan tu. Allah mengetahui tidak ada penghujung. Ilmu. Kudrah iradah Allah kepada perkara yang harus. Perkara yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kita pergi pada perkara yang harus, hak berkait dengan kudrah dan iradah. Perkara yang harus ni termasuk perkara yang berlaku di syurga. Ada penghujung ke tak? Tidak ada penghujung. Berarti perkara yang harus pun tidak ada penghujung. Allah mengetahui satu-satu, nampak di syurga dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tetapi apa yang berlaku di syurga perkara harus tu datang daripada kudrah dan iradah. Datang daripada qada dan qada Allah. Dia kena duduk situ. Jadi berarti ta'alluq qudrah iradah, qada dan qada tidak ada penghujung juga. Mengetahui Allah ilmu tidak ada penghujung. Menentu dan mengadakan oleh Allah tidak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung. Yang berlaku tu kesemuanya datang daripada kehendak Allah pada azal sampai masa berlaku di syurga dan neraka. Kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Jadi apa yang berlaku di syurga dan neraka ada penghujung ke tak? Tidak ada penghujung. Berarti perkara yang diqadakkan oleh Allah pada azal tidak ada penghujung. Dan perkara yang dilakukan, yang dibuat oleh Allah yang bersifat kudrah pun tidak ada penghujung. Jadi ta'alluq kudrah iradah ilmu tak ada penghujung belaka. Cuma ta'alluq ilmu ni mengetahui yang wajib, yang harus dan mustahil dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kudrah iradah bertakbir pada perkara harus dengan yang tidak ada penghujung juga. Tapi perkara harus yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung.
yang akan berlaku di neraka, tidak ada penghujung itu perkara haruh. Semua tu datang daripada kudrah dan iradah Allah. Jadi maknanya Allah yang bersifat dengan kudrah mengada, Allah yang bersifat dengan iradah menentu, mengada Allah, menentu Allah, qadar dan qada, tidak ada penghujung. Sebab yang berlaku di syurga, di neraka, hak tak ada penghujung, bukan Allah mengetahui sahaja, bahkan semua itu datang daripada kehendak Allah pada azal iradah, dan datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi qada qadar Allah ni bukan perkara yang berlaku di dunia sahaja. Qada qadar Allah sekalian perkara, sama ada yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah yang tak ada penghujung, itu pun datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara baik, perkara jahat, semua itu datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Bukan kata atas dunia ni sahaja, datang daripada qadar dan qada Allah. Jadi di akhirah pun yang tidak ada penghujung syurga dan neraka, datang daripada qadar dan qada Allah. Berarti ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah sama dengan ta'alluq ilmu, tidak ada penghujung. Ada ni. Pengetahuan Allah tidak ada penghujung, tapi pengetahuan Allah yang tidak ada penghujung daripada segala yang wajib yang tidak ada penghujung, dan yang mustahil yang tidak ada penghujung, dan yang harus yang tidak ada penghujung Allah mengetahui, dan yang mustahil tak ada penghujung pun Allah mengetahui. Tetapi kudrah iradah yang tidak ada penghujung hanya kepada perkara yang harus. Jadi nafas ahli syurga adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Nafas ahli syurga adalah perbuatan Allah yang bersifat kudrah yang tidak ada penghujung, dan Allah mengetahui. Nafas ahli syurga itu adalah ta'alluq ilmu yang tidak ada penghujung. Cuma bezanya, hak ilmu segala-gala yang wajib, yang harus, yang mustahil, yang kudrah iradah hanya kepada segala-gala perkara yang harus, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pada azal. Panjang ni satu-satu ni dalam bab ilmu ni. Mana kita berhenti di atas wajah meliputi, atas jalan tafsil dengan kaitan dahulu tersembunyi. Ni pengertian sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bicara panjang hak kudrah iradah terdahulu, kena mati di atas huraian sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati molek di sifat ilmu Allah, maka kita akan berpegang comel lah hak berkaitan dengan kehendak Allah dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ni kita Munyatul Musalli. Munyatul Musalli, muka surat 19, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 19, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Kemudian, dan dibaca kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wa bi Muhammadin nabiyya. Tengah riwayat wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tu riwayat yang lain lah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita biasa gitu, nabiyyan wa rasulah. Di sini wa bi Muhammadin nabiyya 3 kali.
Dan dibaca ni kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib. Kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib dibaca dengan raditu billah rabba, redha aku dengan Allah sebagai Tuan. Kita redha Allah sebagai Tuan. Dan wabil islami dina, dan aku redha dengan Islam akan sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya, dan aku redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Hening ni biasanya kalau baca 3 kali itu lepas daripada baca doa. Lepas daripada baca doa lah biasanya dibaca. Baca raditu billahi rabba ni lepas daripada sembahyang subuh dan lepas daripada sembahyang maghrib. Ni hak paling kurang lah. Ataupun tiap-tiap lepas daripada sembahyang 5 waktu. Hak terdahulunya baca muawwizatain. Muawwizatain. Hak baca al-falaq an-nas tu ada dalam kitab al-azkar. Uqbah bin Amir menceritakan, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh akan aku bahawa aku membaca dengan muawwizatain al-falaq an-nas tiap-tiap hujung sembahyang. Tapi ada riwayat bukan muawwizatain, bukan al-falaq an-nas, muawwizat. Muawwizat. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu-nya, dia cerita Nabi suruh dia baca muawwizatain al-falaq an-nas, al-falaq an-nas. Tapi ada riwayat lain bukan muawwizatain, muawwizat. Mana muawwizat? 3 a'udzu. 3 lah. Muawwizatain 2 a'udzu. Kalau 2 a'udzu al-falaq an-nas. Kalau muawwizat tu 3 a'udzu. 3 a'udzu tu qul huwallah al-falaq an-nas. Tapi hak baca hak ni biasanya kita baca sebelum daripada tasbih. Dalam Muniyatul Musalli ni baca selepas dia doa benar. Tak apalah, janji baca. Jadi bukan hanya muawwizatain, bukan hanya al-falaq an-nas. Tengah riwayat muawwizat. Mana apa ni? 3 a'udzu, al-ikhlas, al-falaq an-nas. Satu laginya dibaca adalah suratul Fatihah. Sebelum daripada biasanya, sebelum daripada kita mulai dengan subhanallah 33 kali tu. Atau hak biasanya. Ni hak bacaan-bacaan lain lagi ni. Hak bacaan tapi di sini letak lepas daripada doa ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Satu riwayat lain nabiyyan wa rasulah. Aku redha, aku terima dengan Allah sebagai Tuan. Allah Tuan kita, kita redha, kita terima. Tapi kalau kita tak redha, tak terima pun nak hidup mana kita? Kalau kita tak redha pun. Kita boleh terima, boleh tambah redha, tambah terima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Kita keluar daripada bumi dan langit Allah Taala. Barulah kita boleh tambah terima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Dan Allah perintah supaya cari tuan lain. Kalau tak mau terima Allah sebagai Tuan. Mana sesiapa yang tidak bersyukur atas nikmatku. Siapa ni? Bukan. Apa dalam hadis tu? Yelah. Siapa yang tak bersyukur dengan nikmat aku, tidak sabar atas ujian aku, tidak redha dengan qada aku. Maka hendaklah dia mencari Tuhan yang selain daripada aku. Tuhan suruh tu.
Tapi bukan suruh-sungguh, suruh ditakjis. Cari Tuhan lain lah. Dah ada tak Tuhan lain? Tak ada. Kena syukur lah. Kena sabar lah. Kena redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ginilah. Dia suruh anak dia cari mak ayah lain. Cari mak ayah lain. Boleh ke cari mak ayah lain? Tak boleh. Mana suruh tu bukan suruh sungguh. Dia panggil suruh ditakjis untuk melemahkan. Nampak dah dengar kata dia cari mak lain ayah lain ke? Begitu deh. Suruh cari mak lain ayah lain. Dah mak ayah suruh tu kan. Itu bukan suruh sungguh, suruh nak melemahkan. Sebab apa? Memang tak boleh. Orang dulu kan kalau nak makan sedap-sedap, pergi jadi anak DO lah dia kata. Jadi anak DO. Tak boleh ke kita nak pergi jadi anak DO? Kan dulu kan orang senang ni DO lah. Jadi kalau budak-budak anak ni nak makan sedap, nak tu nak ning, orang tu kata mana? Pergi jadi anak DO dia kata. Dia suruh anak dia jadi anak DO. Boleh ke tak? Tak boleh. Kena jadi anak mak ayah tu juga. Kodoh-kodoh lah. Nak mewah-mewah, nak sedap-sedap, nak tu nak ning. Dah mak ayah ada tu kan kodoh tu. Kena terima kodoh tu. Kalau tak terima kau, dia jadi anak DO. Sedap. Suruh tapi suruh ditakjis. Mana sekarang ni? Sekarang Allah Rabb kita. Kita kena redha lah, kena terima Allah sebagai Rabb. Bila terima Allah sebagai Rabb, apa yang diatur oleh Allah kita kena terima. Kena terimalah. Kalau kita tak redha dengan qada Allah, maknanya kita tak terima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan, ikut kehendak dia lah nak qada apa pun. Qada baik, kehendak dia. Qada buruk, kehendak dia. Qada mani, kehendak dia. Perkara mani, kehendak dia. Perkara pahit pun kehendak dia. Jadi apabila Allah qadakan dengan perkara yang pahit, kita kena terima. Sebab apa? Sebab kita terima dah Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan ni, dia kehendak mengikut apa pilihan dia. Kalau kita tertambuhlah perkara-perkara yang pahit, perkara yang kita kata gak susah dalam kehidupan, dengan tak sihatnya tubuh badan kita, memang kita tambuh perkara tu. Tapi apabila Allah qadakan dan kita redha Allah sebagai Tuan, dia qadakan seumpama tu, kita kena terimalah akan apa yang diqadakan oleh Allah, yang kita terima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Wabil islami dina, kita terima Islam sebagai agama. Dia terima sebagai Islam sebagai agama, yang mana dalam agama Islam kita ni yang dibawa oleh Nabi SAW syumul, melengkapi segala-gala perkara. Dan kalau kita redha Islam sebagai agama, maka kita kena terima segala perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Dalam diri kita kena ikut agama yang dibawa oleh Nabi, agama Islam. Dalam keluarga kita kena ikut dengan agama Islam yang Nabi kita bawa. Dalam masyarakat dan negara pun kena ikut sebagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita terima kan Islam sebagai agama. Islam ni bukan hanya terima sembahyang puasa saja. Segala-gala perkara agama yang datang oleh Nabi SAW. Wa bi Muhammadin nabiyyah, dan kita redha dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacanya 3 kali. Dan dibaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannata 3 kali. Kita biasanya Allahumma inni as'alukal jannata dah. Waktu ghaliknya kita baca selepas daripada salam dah. Salam yang pertama, Allahumma inni salam pertama, Allahumma inni as'alukal jannah. Kita paling ke kiri, Allahumma inni as'alukal jannah. Ke paling ke kiri, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Macam mana?
Dia kena semayang lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'alukal jannah. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika minan nar. Lepas tu bismillahillazi la apa kita baca? Bismillahillazi. Ya, kita ada baca tu. Tapi baca tu lah, baca masa buat. Tak buat tak ada nak baca. Kita biasa baca ni, Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau kita baca Allahumma ajirna minan nar tu, kita minta Allah Taala pelihara kita dari neraka tu, kita biasa bacanya selepas daripada istighfar. No. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Ada riwayat Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Tu ada riwayat Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Di sini Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Boleh belakalah. Sama ada Allahumma ajirna minan nar 3 kali ataupun Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dia na ni mutakallim ma'a ghairi. Makna ramai. Ni mutakallim wahdah. Aku ni seorang. Dia kalau kami yang bercakap serta dengan yang lain. Kami datang. Mana kami datang ni ramai ni sekali ni. Kita pun sebut kami datang. Mana apa kami? Yang bercakap serta dengan yang lain. Kalau saya datang dipanggil mutakallim wahdah, yang bercakap seorang diri. Maka kita cakap saya. Kalau ramai kita cakap kami. Cuma dalam bacaan wirid apa semua, kita baca kekal sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, sama ada kita seorang ataupun kita ramai. Kekal. Macam contoh, kita istighfar, astaghfirullah, bukan? Kenapa tidak nastaghfirullah? Kita buat ramai-ramai. Allahumma ajirna. Kenapa tidak Allahumma ajirni? Sebab kita seorang je. Kekal sebagaimana yang datang daripada Nabi SAW. Ada ni. Macam kita baca Allahumma antas salam terdahulu kan, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Fahayyina, dan hidup olehmu akan kami. Tiba-tiba kita berwirid seorang diri. Adakah kita nak baca dengan fahayyini rabbi? Kita tak baca gitu, kita tetap baca dengan fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Bukan wa adkhilni. Kalau seorang wa adkhilni. Kita dah, walaupun kita seorang, kita kekal dengan sebagaimana yang Nabi ajar. Mana nana lah, ni lah, walaupun kita berjemaah sekalipun. Jadi kita ramai-ramai astaghfirullahalazim. Kenapa tidak nastaghfirullah? Lepas tu ni pula fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna, dan masuk olehmu ya Allah akan kami. Kita baca berapa orang tu? Kita wirid sembahyang seorang diri je. Kenapa nak nana kekalkan sebagai hak asal? Dia gitu. Ada ni. Dia sama jugalah. Contohnya kalau doa. Contohnya kalau kita doa tu doa yang ambil daripada ayat Al-Quran. Contohnya, kita kekalkan sebagaimana ayat Al-Quran. Ayat Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Tu ayat Quran. Rabbi ja'alni. Kita pun nak baca Rabbana ja'alna, kami. Boleh, tapi sudah bertukar status daripada doa Quran kepada doa kita. Ada ni, sebab kita ni doa, ada doa Quran. Ada doa Quran. Ada doa hadis. Nabi ajar doa tu. Ada doa ulama yang ajar. Pada ni. Doa yang paling lebih Quran. Bila doa tu doa Quran, kalau Quran tu ni, kalau Quran tu nana.
Kita baca doa seorang. Kita baca Rabbana atina ke Rabbi atini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa Rabbana? Kita doa seorang ni bukan ramai. Dah ada Quran sebut na, kita sebut na. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami menzalimi akan diri kami. Tak ada Rabbana zalamna lah, zalamni lah pula. Sebab kita doa seorang. Dah ada Quran sebut Rabbana, Rabbana lah, walaupun kita seorang. Kalau Quran sebut Rabbi, Rabbi lah, walaupun kita berjemaah. Dia nak gitu. Kan doa tu kan, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyyati. Itu doa Al-Quran tu. Tapi tu imam sekarang ni diubah kepada Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina. Boleh tak salah, tapi sudah turun daripada status paling tinggi sebagai ayat Quran kepada doa kita. Nak kekalkan status ayat Quran, jangan tukar. Kalau nana, kalau ni. Sama ada kita berdoa seorang ataupun kita berdoa berjemaah sekalipun, kekal hak asal. Itu lebih baik. Kekal hak asal, jangan ubah. Ini contoh kekal hak asal. Hak ni biasanya di hujung doa, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, akhir doa ahli syurga. Mana? Alhamdulillah. Jadi dalam syurga pun masih lagi ada syukur. Alhamdulillah. Dalam syurga tak ada dah sabar. Dalam syurga tak ada dah tawakul. Dalam syurga tak ada dah zuhud. Tak ada lagi dalam syurga. Ada dalam syurganya, syukur ada lagi. Ini tinggi kesyukuran. Sabar, tawakul, zuhud, apa semua tak ada dah dalam syurga. Tapi syukur masih lagi dalam syurga. Mana? Wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa seruan ahli syurga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat Quran tu orang sekarang diubah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Dan akhir doa kami. Jadi bukan ayat Quran dah lah. Ada pula dia wa akhiru da'wana da'wahum. Allah dua benar. Ada dia tukar pada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salah ke tukar gitu? Tak salah, tapi tak jadi tak jadi hak ayat Quran. Atau lebar atas sekali jadi hak kita jadinya. Lepas tu kenapa pula jadi dua? Wa akhiru da'wana da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebab salah sungguhlah. Yang afdalnya kekal ayat Al-Quran. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka itu ahli syurga. Kita nak sebenarnya di sini kami sebenarnya kita nak akhiri dan akhir doa kami semua ni. Apa dia? Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa, akhir seruan. Alhamdulillah, doa apa? Seruan apa? Kita puji kepada Allah. Bila kita puji, Tuhan wilah banyak-banyak kita. Puji ni doa besar ni, puji jangan. Macam kita dengar orang lah. Oh, lebak molek pokok, buah pokok dema. Puji, bukan puji nak beri seplastik. Tak suka pula tu. Gitu lah. Puji-puji ni kita nak. Jangan bukan nak beritahu pokok dia lebat. Mana? Oh gitu. Ambil lah. Kita nak waktu lah. Kita puji. Jadi kita puji kepada Allah Ta'ala ni doa yang besar. Kita puji Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya wa akhiru da'wahum anil wa akhiru da'wana sebenarnya akhir seruan kami ya Allah. Akhir doa kami ya Allah. Mana apa? Alhamdulillah. Itu akhir seruan ni, bukan berdoa ni. Seruan kami ni semua. Jadi sebab tu akhir da'wana lah. Ataupun aku dakwani. Kalau kita seorang, ada. Kekalkan ayat Al-Quran. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
Walaupun hum di situ, mereka itu yakni ahli syurga. Asal ayat Quran. Wa akhir da'wahum, dan akhir kesudahan seruan doa hum, mereka itu yakni ahli syurga. Ayat Quran. Tapi tak apa, kekalkan. Jadi doa sama, wirid pun sama, kekalkan. Kekalkan sebagaimana yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau na lah, kalau ni lah. Contoh tadilah, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Tu kami belaka. Tapi yang berwiridnya kita seorang diri. Berwirid ramai-ramai, astaghfirullah. Kenapa tidak nastaghfirullah? Kekalkan sebagaimana asal. Jadi sini Allahumma ajirna minan nar, walaupun kita seorang diri. 3 kali Allahumma inni as'alukal jannah, 3 kali ya Allah, sesungguhnya aku minta akan dikau akan syurga. Kita baca Allahumma ajirna minan nar, kita minta pelihara daripada api neraka. Kita baca doa ni, neraka pun akan jawab, ya Allah minta lindungilah akan kami daripada neraka. Bila kita minta, ya Allah, kita minta supaya Allah pelihara lindungi kita dari neraka, maka neraka pun jawab, ya Allah minta lindungilah akan kami daripada orang itu. Begitulah kita minta bila neraka. Neraka minta dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada dia. Gitu. Kita baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali, dan Allahumma inni as'alukal jannata 3 kali, dan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan barang yang kau jadikan akan dia. Kita minta berlindung daripada kejahatan barang yang engkau jadikan akan dia. Kita nak minta berlindung macam mana? Barang kejahatan yang Tuhan jadikan, kita nak minta berlindung. Kita nak minta berlindung daripada perkara yang buruk yang dijadikan oleh Allah ni. Kita nak minta berlindung daripada kita hilang sabar, hilang redha. Kejahatan barang yang Tuhan jadikan kita sakit. Tak boleh nak lepas dah sakit tu. Kita nak minta lepas dan berlindung daripada tak redha kita dengan sakit yang Tuhan jadikan, tak sabar dengan sakit yang Tuhan jadikan. Itu kita minta berlindung. Jadi Tuhan jadikan sakit dah kitanya. Dan kita minta berlindung daripada kejahatan barang yang kau jadikan. Apa dia kejahatan dia tu? Tidak redha, tidak sabar. Itu hak kita minta berlindung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.